the installer of the dev C++. So I just gave you through WhatsApp for you guys to use that version. Okay, so please use that version because the version that you download from the link that I have given in my first introduction lecture have some problems in execution of the coding later on. Nanti bila kita buat coding, kita nak compile ada problem. Leceh sikit lah yang tu, version yang lama tu. So saya ada download version baru. So please install the latest version on your personal laptops lah. Okay. Okay, can you guys see my screen here? Boleh tengok, boleh nampak screen saya? Boleh. Alright. Okay. So lecture 2 for Fundamentals of Programming, FOP, where we will be focusing on the simple data type of programming, C programming. Okay. And then apa yang kita nak tengok dekat dalam ni adalah sebenarnya dia punya structure dan isi kandungan. Okay, the structure and the ingredients of C programming. Alright, so the first one. So the basic structure of C programming is something like this lah. Okay. Nah, normally dekat top kita ada preprocessor directives. We have preprocessor directives. Nanti kita akan tengok. I will discuss with you what is preprocessor directives ni lah. Alright. And then we have our integer main void. So this, okay, if you look into this two part here, kita ada two blue boxes. Okay, kotak yang warna biru ni ada dua. Atas kita declare kita punya header file dekat preprocessor directives. Dekat bawah ni kita letak kita punya program lah, main body. So main ni maksudnya our main program. So inside dalam main ni kita ada kita punya definitions dan kita juga ada kita punya statements. So we have all those things to be used in our main body. Okay, so this is the structure. Okay, this is how it looks like lah. Preprocessor directives, integer main means that this is your program. Atas ni adalah header file. So we look into the preprocessor directives ni lah, header file ni. So header file provide information to the C compiler about the inputs and the results produced by each function in the libraries. So usually accessed by the hashtag ni. Okay, hashtag include directive. Okay, so in the header file ni kita akan letak kita punya preprocessor directive. So inilah yang dekat atas ni tadi. Alright. Okay, so preprocessor directives occurs before a program is compiled. Okay, so kalau kita tengok pun memang dia berada sebelum kita compile kita punya program. Ini kita letak dia punya header file. Alright. Siapa yang on ni tolong mute dulu you punya yes, okay. And then preprocessor directive tells computer to load content of a certain file. So we will load what types of header file that we want to use. Okay, apa jenis-jenis yang kita nak pakai. And it begins with the hashtag, okay, yang ni this one now. And preprocessor directives is not a C statement, so it does not end with, this is we call as semicolon. Right, so preprocessor the hashtag include statement is not a C statement, so jangan endkan dia dengan semicolon. And it process fully before compilation begin. Okay, so we look into the three major capabilities of the processor to make your program modular, more readable and easier to customize. Okay, so the first one ni yang macam you nampak ni lah, hashtag include. So hashtag include ni biasanya kita akan pakai, we will use this a lot, hashtag include. Okay, include apa dekat bawah ni nanti contoh dia lah. So the hashtag include is used to insert the contents of a file into a program. With this, you can place common declarations in one location and use them in all source file through file inclusion. So the result is a reduced risk of mismatches between declarations of variables and functions in separate program modules.
So if the file is enclosed in angle brackets, okay, angle bracket ni yang tanda anak panah kiri dan kanan, and then in dekat tengah-tengah tu, that is your header file yang you nak masukkan. Use for standard header file. So example include left arrow stdio.h, right arrow. Okay, so stdio stands for std is standard. Okay, standard. IO is input output. Okay, standard input output dot h means header file. So you will be using this a lot lah. Okay, hashtag include. And then you have another one that we will be using some of it lah. Kita akan pakai tapi tak banyak lah. Okay, the hashtag define means that you use this to define macros that enable you to replace one string with another. So you can use it to give meaningful names to numeric constants, thus improving constants, thus improving the readability of your source file. Example, define pi equivalent to 3.149. Okay, so define by the name itself. Define means kita bagi dia, kita bagi maksud dia, bagi nilai kepada dia. So sini pi ni pi lah, pi 3.142, betul tak? Kita punya pi tu, nilai pi. So kita boleh define pi as this value ataupun whatever variables yang you pakai kan. Define age 40 pun boleh. Define contohnya apa? Define kilometer to define miles to kilometer sama dengan sama dengan 1.6 kilometer. Okay, so kita define ni, kita just bagi dia nilai sahaja. Okay, and then the next one with the directives such as hashtag if def, else, and if, which you can compile only selected portion of your program. So you can use this feature to write source files with code for two or more system but compile only those parts that apply to the computer system on which you compile the program. So with this strategy, you can maintain multiple versions of a program using a single set of source files. Okay, but nombor 3 ni kita jarang pakai lah. For your level, for diploma level, normally kita tak banyak sentuh pasal benda ni. So you don't have to worry about them lah. Okay, the one that you'll be using the most is number 1 ni lah. This is wajib, you confirm kena pakai. And then define, we might be use them later on. So that is for the preprocessor directives ni, header file. Now we go into the main, bahagian body, bahagian program yang kita nak buat. Okay, the main body, which is known as main, open and close bracket. So every program must have a main function, and it is the first function that will be called. So the main function is the one to which control is passes when the program is executed. So ini ni umpama dia punya brain lah. Okay, program you mungkin ada banyak main, mungkin ada 10 main. So tapi hanya satu sahaja yang boleh dinamakan sebagai main function dia. Okay, yang the rest tu you kena namakan nama lain lah. So dia akan dikenali sebagai function. So main ni adalah dia punya center lah yang control everything, control of your program. Kalau you ada 10 function, satu main, so mean that main dia akan control 10 function tadi. The execution of the program begins at function main. So kalau you tengok the structure tadi, so dekat main ni yang dia akan execute, apa yang ada dekat dalam ni yang dia akan compile. Okay, def C++ tu akan compile apa yang ada dekat dalam ni. Atas ni hanya pemberitahuan kita nak pakai header file apa. Kita pakai stdio.header file. Okay, so yang akan execute dekat dalam main body. Okay, lepas tu kita ada dekat main body kita ni ada open and close curly bracket. So these are known as braces or curly brackets.
So the statements of the functions are enclosed in this curly bracket. So kita tengok balik, betul tak? Okey, betul Lepas main ada buka curly, apa-apa statement, local definition, statements yang ada, lepas tu kita tutup. Okey, so apa yang ada between this curly bracket yang akan di-executekan. The opening curly brackets indicates that a block of statement is about to begin. Okey, pembuka dia. Pembuka curly bracket maksudnya di situ statement akan bermula. And the closing curly bracket terminates the blocks of the statements. Okey, yang closing pula itu maksudnya habis. Sampai situ sahaja dia akan execute. Okay, we look into an example here. So example dekat atas ni, this is known as our preprocessor directives. Yang atas ni example, whenever you put a forward slash star and then tengah-tengah tu you write something, lepas tu you endkan dengan star forward slash. Okay, so this will become comment statement. So comment statement ni dia untuk kita letak macam letak nama, okay, letak nombor ID, nak terangkan program tu berkenaan apa. So these things nanti dia tak akan di-compile. Okay, this is your preprocessor directives, include stdio.h. So include standard input-output header file, standard library for input-output header file. So this is your preprocessor. And then we have our main, which is the main body. So dekat sini dia start nak execute untuk you punya program. So this is where the program begin. And then mesti ada open and close bracket ni, yang ini. Okay, ini menunjukkan dia adalah main body dan juga main function. And then our open curly bracket for the segment start. Okay, dalam ni maksudnya start je buka curly bracket ni, dalam ni dia akan execute. Dia akan compile dan dia akan execute untuk dapatkan dia punya output. Okay, ini kita nak printkan hello world. Ini kita untuk function of printing text. Return 0 ni untuk exit daripada function tadi. And then kita close curly bracket, kita dapat kita punya end of segment. So whenever you compile, execute, nanti dia akan keluarlah output dia iaitu hello world. Itu nanti kita akan buat lah. Okay, so this is the structure. Okay, yang ni tadi kita punya basic structure. Yang ini pula bersama dengan contoh with its example. Okay, so you have to know ini this line here untuk apa, this line untuk apa, this one untuk apa. Okay, if you understand what are the lines representing then it will be easier for you to write down your programs. Okay, you faham apa nak kena buat di sini, apa fungsi dia ni, apa yang perlu dibuat dekat sini, then dia akan jadi sangat senang. So deeper explanation. So comment statement we use to describe program. Okay, used to describe program. So the text surrounded by the forward slash star and star forward slash or after the double forward slash is ignored by the computer. So yang ini ni, line ni, komputer akan ignore. Okay, komputer tu tak akan buat apa-apa. Dia just display sahaja. Alright. And then the hashtag include stdio.h, the preprocessor directives, tells computer to load contents of a certain file. So the stdio.h allows standard input-output operations. Okay, so ni kita dah masukkan kita punya preprocessor directives. Main, the C programs contain one or more functions, exactly one of which must be main. So ni tadi kita punya main body. Okay, and then open and close curly bracket, or we call them as parentheses, used to indicate a function. Okay, so the open curly bracket indicates the start of a program loop. Okay, and then the printf hello world is the console output, means that apa yang kita nak keluarkan. Alright, instruct the computer to print on the screen
that's to print on the screen the string of characters contained between the quotation marks. Quotation mark maksudnya buka dua atas dan tutup dua atas ni. So whatever string, apa sahaja tulisan yang ada dekat dalam ni, dia akan printkan. Sebab tu nanti bila kita buat program tadi tu, dia akan print hello world. So hello world is the entire line called a statement. So all statements must end with a semicolon. So ini penting, sangat penting. All statements yang ada dekat dalam you punya program mesti di-endkan dengan semicolon. Tak ada semicolon, dia akan jadi error. Okey, cuba kita tengok dekat sini. Printf hello world ada semicolon. Return 0 ada semicolon. Include ni tak perlu sebab dia bukan statement, dia adalah header file. Okey, nanti lagi panjang you punya program, you akan tengok banyak betul penggunaan semicolon ni. Okey, the \n is for the new line character which is known as an escape sequence. Okey, dia senangnya macam ni lah. Benda ni digunakan untuk enter supaya tulisan the next writing tu dia dekat bawah. Kita tak nak dia sambung dekat belakang. Return 0 is a way to exit a function. So in this case, the program terminated normally. Okay, so kita tengok dekat sini Return 0 ni kita nak terminatekan program ni. Okay. And then the close curly bracket indicates the end of the program loops. Okay, so dekat sini saya terangkan daripada atas sampai bawah. Okey, nama dia apa, and then kita buat saya terangkan each of them, apa fungsi dia dan apa penggunaan dia. Okey. Alright. So, if you have any problems with the basic structure later on, nanti you boleh buat boleh refer balik kepada nota saya ni. Okey, so dekat sini saya ada terang semua. Okey. So this is very extensive definition lah. Okay, dia beritahu setiap line tu apa gunanya. So you should go through this explanation again untuk you faham setiap line tu apa kegunaan dia. Okay. Okay guys, sorry saya tukar bilik sekejap, anak saya tengah buat kerja bising. Alright. Saya share dahulu. Alright. So, sekejap. Boleh dengar ke guys? Dengar kan? Dengar, sir. Dengar. Okay. Alright. Dengar, sir.
Dengar, saya dengar. Okay, so I will continue. The formatted input and output. Okay, just now actually I have already discussed with you sedikit berkenaan dengan formatted output. Okay, so for standard input file is reads formatted data from the keyboard. But for standard output file is writes formatted data to the monitor. So contoh yang tadi yang kita ada menggunakan okay, kita ada gunakan formatted output adalah printf hello world ni tadi. So printf hello world ni kita gunakan untuk dapatkan output dekat screen. Screen mana? Screen laptop you lah, screen komputer or everything. Okay. So that is where you can dapat, kita boleh dapat kita punya standard output file. For standard input file, formatted input, we obtain them from keyboard. So yang ini kita akan tengok dengan lebih mendalam later on lah, sebab this part dia leceh sikit. Yang ini senang. Kita tulis je printf, dia keluar. Kita nak buat atas ni, kita guna scanf, and you have to go through a lot of theories lah sebelum you boleh faham. Okay. Okay. Standard formatted for printf. So output function is in C is known as printf lah, print formatted. So it will print formatted output to the screen. So macam contohnya inilah printf welcome to C tanda seru. Itu apa-apa yang ditulis dalam ni lah, between the two semicolons. Okay. So to print a message, print this is a message pun boleh. Macam ni welcome to C saya guna. So okay, include stdio.h header file, integer main is our main body, iaitu apa kita nak buat, kita printkan welcome to C and return 0 untuk exit function. So whenever I type this down in the software, then it will execute the statement to obtain the output macam ni lah, welcome to C. Okay, so formatted output ni adalah yang ini, printf ni. Okay, so printf ni adalah command untuk kita dapatkan formatted output. For formatted input, kita menggunakan scanf. Just now printf untuk display output. Untuk dapatkan input melalui keyboard, we will use the formatted input syntax known as scanf. Okay, scan formatted. So it will scan formatted input from the keyboard. So it uses the same format specified as printf. Example scanf. Okay, dekat sini kita ada, kalau you tengok ada percentage C, and then kita ada and some character. So ini sebenarnya, ini yang saya cakap tadi, benda ni dia kompleks sikit. Kita kena tahu what is the percentage works for, what is this and works as, kita kena tahu. So always put a space between the ni pembuka kata dua ni dengan percentage ni. Maksudnya between this one and this one here, make sure you put a space between them. Sekejap, mana saya punya saya tak jumpa saya punya ni, sekejap moment. Project Okay, so here between the open pembuka kata dua dengan percentage ni kena ada letak space. Okay, so please remember that, sebab bila kita letak space ni, kita bagi dia actually lebih kurang macam kelebihan untuk dia detect apa benda yang dia akan buat. But don't worry, of course you tak tahu apa percentage itu, apa and apa some character tu, nanti kita akan tengok satu persatu all of these things. Okay. Okay, example here yang menggunakan scanf. Kalau kita tengok, okay, so atas ni, this is our header file, this is our main, this is our exit.
So dekat sini saya ada integer 1, integer 2 and sum. And then saya printkan first integer, scan masuk guna keyboard. Printkan second integer keluar dekat screen, scan dapatkan integer 2 melalui keyboard. And then dia akan buat pengiraan, dia akan printkan berapakah jumlah hasil tambah integer 1 dengan integer 2. So this is the program. Sini saya ada letak declaration, prom, read integer, apa semua. Ini yang hijau ni, that is known as what we call it, comment. Okay, so the green writings will not be compiled by the compiler. Compiler tu takkan peduli pun, dia biar aja. So dia keluar warna hijau macam ni. Yang dia akan compile the one in the black and the blue writings lah. Okay, so this is the program. Kita compile and then we execute. So this will be the output. Enter the first integer. Let's say saya masuk 45 dekat keyboard. And then enter the second integer. Saya letak 72. And then dia akan buat pengiraan. Dia akan print kat bawah tu. Sum is 117. So what is sum? Hasil tambah 45 dengan 72. Okay, so ini contoh sahaja. Okay, jangan risau. Jangan risau sebab kita belum buat lagi benda ni. We haven't tried this program on the software yet, so you don't have to worry anything. Okay. Ini just saya nak tunjuk kat you macam mana nak guna scanf tadi. Printf tu senang. Scanf tu dia ada ni percentage D dia ada N and everything. So itu yang biasanya we will easily get confused of these symbols lah. Okay. But as we go along nanti kita akan dapat lah. Nanti you akan faham. Okay. Okay, next ni, okay. Okay, backslash character constants. Okay, moment sekejap guys. Okay guys, sorry. Banyak gangguan lah hari ni. Okay, backslash character. So these are the backslash character that we have seen some of them just now. Okay, saya tunjuk balik dekat mana yang you nampak dia. Dekat sini. Okay, backslash n contohnya. Okay, normally banyak kita pakai backslash n lah. Sini pun saya pakai backslash n. Tadi dekat sini pun ada backslash n. Kalau you tengok memang banyak pakai backslash n. So kita nak tahu apa backslash n ni, backslash character ni lah sebenarnya ada banyak. But di sini I list down some of the
which I think we will be using a lot lah. So always begin with the backslash, okay? Slash yang back, belakang, bukan forward slash slash ke depan, ini slash ke belakang. And is followed by one or more of the special characters. Example backslash n, ini new line. So new line ni saya dah terangkan tadi untuk enter ke bawah. Kalau you nak tulis macam your name, okay, my name is Izwan, I am from Gombak. Okay, saya tak nak I am from Gombak tu dekat belakang my name is Izwan, saya nak dia dekat bawah. So dekat belakang Izwan saya letak backslash n. Okay, backslash t ini untuk horizontal tab. So dia sama, ini new line ni enter ke bawah. Backslash t ni untuk horizontal tab, means that dia akan enter ke kiri atau kanan lah. Okay, you nak bagi jarak, contohnya name, you nak letak jarak sikit, nama you. Bawah ID, jarak sikit, nama you. So you letak backslash t. Backslash a is for alert, sound the system bell. Yang ni kita tak ada pakai sangat lah, tak ada pakai pun. Backslash character kita letak double backslash. So dia akan keluar satu ni. Macam you nak buat 5/2 ke contoh macam tu. So you boleh pakai simbol ni, dengan syaratnya nak keluarkan kena pakai 2 kali. Single quotation mark, okay, quotation mark ni untuk keluarkan dia satu kena letak backslash single. Double quotation mark backslash double. Baru you boleh dapat dia keluar macam tu. Okay, dia ada banyak lagi. There are lots more of characters, control characters which are available and we can use, but for our level kita tak akan pakai lah. Normally kita akan pakai yang ini sahaja. Okay, so saya suggest you to familiarize with 1, 2 dengan yang 3 bawah ni. Alert ni tak apalah, kita bukan pakai sangat pun alert ni. Kalau pakai nanti saya akan beritahu yang lain-lain ni. Tapi backslash n ni paling banyak lah. T pun you ada pakai lah untuk you tab, buat tab dia sikit kan, buat jarak. Okay, exercise 1 here, a first C program. So ini adalah command. Hashtag include stdioh, ini adalah preprocessor directives, the header file that we will be using, iaitu standard input-output file. Remember stdio.h, bukan studio. Nanti mesti you akan terjumpa kawan-kawan you ke tersalah, you letak studio, studio. You letak tu dia salah lah. We are not creating anything related to studio. Kita nak pakai standard input output. STD stands for standard, IO input output. Okay. Integer main, that is my main program. Open loop. Okay. Open bracket, curly bracket is where the program starts. Printf welcome to C backslash n. Okay. Ini untuk print welcome to C. Printf thank you for using me backslash n. Ini pun untuk print. So sekarang saya buat welcome to C, thank you for using me. System post ni yang ini dah tak perlulah, sebab the latest version that I just shared with you through WhatsApp just now, iaitu DevCC version 5.11, kita dah tak perlu pakai system post ni. Tapi kalau you pakai version yang lama, version 4 point something, then you need to use system post. What is system pause? Nama pun pause. Maksudnya kita nak suruh dia stop. To make the screen wait for a key press. Maksudnya dia akan keluar, please press any key to continue. Kalau kita tak letak system pause, screen hitam tu akan hilang. So kita tak naklah dia hilang. Kita nak tengok apa yang dia tulis. We want to see the output of our program. Okay. Return 0 to exit the function main. Untuk habiskan keluar daripada function main ni. And then close curly bracket is to end of our program loop. Okay, so exercise 1 ni saya dah ada buat. Okay, and I need you guys to try. Okay, saya dah ada buat dekat sini. Okay, so boleh nampak kan? Boleh tak? Boleh. Right. So ini apa yang ada dekat dalam ni lah. Yang mana tadi? This one. Okay. So if you look at it, tadi tu dia punya comment, all the comments warna hijau. Sebab itu kita menggunakan software lain. Kita guna Visual Studio 6.0. Okay, Microsoft punya.
So kita dah tak pakai yang tu, kita pakai yang free license ni, Dev C++ 5.11 ni. So komen akan keluar jadi warna biru. So yang warna biru muda ni dia tak akan compile. Yang dia akan compile yang ini, okey, yang line kat atas ni, okey. Yang dekat dalam main ni semua, itu sahaja yang akan dia compile. So saya ada tunjuk dekat dalam notes yang pertama introduction, how do you compile, dia button dia yang ini, ataupun dekat execute, compile, lepas tu execute, run boleh, ataupun you tekan je compile and run terus. Okay, so ni compile, ini run, ini compile and run. So compile dulu pun boleh, tengok, okay, error 0 means that okay, tak ada error, tak ada warning, so program ni tak ada masalah. And then saya run, so dia akan keluar output dia macam ni lah. Welcome to C, thank you for using me. Okay, apa yang saya print dekat sini ni. Welcome to C, thank you for using me. Okay, nah sekarang ni saya nak buang ni. Saya buang \n ni. Kita tengok apa akan jadi. Okay, so saya compile dan terus run. Okay, welcome to C, thank you for using me. Dia tak ada langsung new line, dia tak turun ke bawah. So this is what we have to avoid. Kalau you nak tulis statement, jangan tulis panjang-panjang macam ini, susah nak baca. Okay, just make sure ada \n ni lah. Okay, bila saya compile balik, okay, thank you for using me ni dia dah turun ke bawah. Okay, so that is what the \characters of n, yang ini ni, apa fungsi dia. Okay, saya tunjuk kalau saya letak \t dekat sini untuk thank you. Okay, so tadi output dia macam ni, welcome to C, thank you for using me. Sama tab, sama baris dengan dia, sama indent. So sekarang saya compile. Okay, kalau kita tengok thank you tu dia dah dia dah tab, satu tab ke depan. Okay, huruf T ni dia dah tak selari dengan huruf W welcome ni tadi. Sebab apa? Sebab saya letak \t. Okay, \t tadi adalah tab. Okay, horizontal tab. So itu penggunaan dia lah, new line dengan horizontal tab. Sir. Ya. Yang ini sih yang sebagi dalam grup tu kan, yang baru tu kan. Apa tu? Software? Yang yes, yang saya bagi dalam WhatsApp group. Mana tadi? Okay, you kena download, you have to download them. Lepas tu download. Jangan download dekat handphone. Kalau you download kat handphone memang mana? Kalau you download dekat handphone means that nanti you tak boleh nak install. Ni dia. Okay, Dev C++ 5.1 TDF GCC 4.9.2. Okay, so kalau you dah install yang sebelum ni, saya bagi dekat link dekat dalam introduction punya notes hari tu, yang hari Isnin. You uninstall, you install ni. Okay, so buka lah dekat WhatsApp. WhatsApp apa nama? WhatsApp web. Buka dekat komputer atau laptop, download ni and then install. Okay, you kena pakai yang ini. Kalau you pakai yang version 4.92 tu, dia dia ada banyak problem. Version tu tak stable, version lama. Okay, so you can play around with this lah. Okay, saya nak jadi dia jauh sikit. Okay, \t lagi. So nanti kita tengok lagi jauh dia pergi. Nampak? Thank you tu lagi jauh dia pergi ke depan. Saya nak dia turun ke bawah. Dah \n. Okay, compile. Nampak? Dia dah jadi gap. So itulah penggunaan \t dengan \n ni. Okay. So, kalau yang alam tu sir? Alam tu dia bunyi. Dia bunyi tapi untuk program ni kita tak pakai pun. So dia tak ada bunyi. Dia biasanya bunyi ni kita pakai untuk macam kita buat program C program yang berkaitan dengan macam nak buat buzzer ke, nak buat emergency punya bunyi ke apa. Dan itu sesuai lah untuk kita pakai. Kalau untuk ni macam saya rasa tak perlulah, kita bukan pakai pun. Okay, so tak perlu risau pasal yang tu. Yang you perlu concern more dekat
N dengan T ni lah. N ni wajib. Okey, kita tak nak kita punya program tu keluar nanti bersepah-sepah. Kita nak dia tersusun. Okey. Alright, so this is my first. And then dekat dalam notes ni ada yang kedua ni saya tambah komen dekat atas ni. Okey. There is another way of adding comment. Saya buka lah Okay, whenever you dah buat baru, you nak buka yang baru, make sure you go to file and then close all. Tutup dulu semua. Lepas tutup tu baru you buka apa yang you nak buka lah. Okay, so biar saya tunjuk dulu. Lepas ni baru kita buat macam mana nak tulis and everything. Okay. There are two ways of writing comments. Yang satu saya ajar tadi, macam dekat sini kan. Saya letak // saya letak dia sebagai header file ataupun preprocessor directives. So bila tulisan dia biru muda means that it will not be compiled. This is my main body. Okay, this is my print. Ini pun nak print. Okay, so this is one example of writing comments. But this type is more suitable kalau you nak tulis komen tu dalam satu line sahaja. For one line. Kalau you nak tulis panjang-panjang macam ni, okay. Sebenarnya boleh je kalau you nak buat juga. Okay, contohnya macam ni saya buat // yang ni pun saya buat // tak ada masalah. Tetapi banyak kerja lah. Okay. So instead of doing that, apa saya buat? Saya buat menggunakan /*, saya endkan dengan */. Ada dekat dalam note saya tadi. Dekat sini saya ada terangkan untuk komen. Okay, ni ha. Okay. Sama ada // dengan */. Apa yang ada in between bintang ni, dia akan jadi, saya tak nak pakai star lah, pakai star nanti you confuse, saya pakai inilah. Yang ni pun sama. Alright, so bila saya compile, dia still akan keluar yang sama. Welcome to C, thank you for using me. Yang warna biru ni, yang biru belakang ni, semua dia tak akan keluar. Dia hanya akan keluar dua line ni sahaja. Okay, so ini untuk jadikan dia komen. Saya tunjuk cara-cara nak tulis komen. So two ways, satu menggunakan //, satu lagi menggunakan // dan tulislah apa-apa dekat tengah-tengah ni. You nak buat karangan pun boleh. Okay, dah buat satu karangan, endkan dengan */. So dia akan jadi tulisan warna biru. Kalau you tak endkan dengan ni, nampak? Semua jadi biru sebab dia tak jumpa bila nak tutup. So kata saya tutup dekat sini, */. Means that yang bawah ni baru dia akan jadi program. So kita tak nak macam tu. Okay, so just remember senang macam ni. If you want to write a single line comment, then pakai // senang. If you want to write a long comments, contohnya macam ni, then you gunakan // write anything that you want to write in between of them, and then letak */. So apa yang ada antara bintang ni dengan bintang ni, dia akan jadi komen. Dia takkan di compile. Okay, so that is the example yang saya nak you try buat hari ni. But first of all, of course, saya kena ajar you cara nak buat dia. Okay, so from this program here, macam mana kita nak buat? For those yang dah install software boleh try. Yang belum install, nanti make sure you refer balik kepada video ni. Nanti video ni saya akan share dekat dalam VLE. You boleh refer dekat situ. Okay. Tapi make sure you try. You tak try, you tak boleh buat. Okay, I tell you what. Masa sebelum MCO, before COVID,
even dekat dalam classroom yang saya boleh jumpa seorang-seorang, saya pergi dekat you, saya tengok you buat, saya betulkan mana salah, you tanya saya, sir betul tak saya punya. Even at that situation pun, student sedang buat salah. Apa lagi condition kita sekarang ni, bila kita belajar secara online. Sebab saya tak boleh nak monitor you all one by one, you know. Saya tak boleh nak tengok you punya program one by one unless you share dengan saya. Okay, you tangkap gambar ke, you share screen ke, you WhatsApp saya, sir, saya buat ni salah, sir. Baru saya boleh access. So, you need to try to do all the exercise dengan example yang saya bagi. Sebab kalau you tak buat, you tak boleh jawab you punya assessment. Okay. Alright, so for those yang dah ada dev, yang dah install, how do you create your first program is to go to, okay, macam ni kan, you go to file. And then click on new, click on source file. Yang belum install jangan risau, nanti saya share video ni balik lepas habis kelas ni nanti untuk you try. Alright. Okay, so click on source file. Okay. So bila dah klik on source file, dia akan keluar dekat sini satu, untitled 1. Okay, so saya tak nak buat apa-apa dulu. Saya nak ajar you cara nak save dahulu. So you go to file, click on save as. Okay, so save as ni, then dia akan direct you nak save dekat folder mana. So you create your own folder lah. Okay, macam saya createkan dekat desktop. Saya letak satu folder baru, exercise, saya namakan sebagai exercise programming. So saya klik folder tu. So saya nak save semua kerja saya dekat dalam ni. Okay, so ini adalah program kamu yang pertama. So name it as our tak payahlah banyak-banyak, first program. Saya namakan sebagai first program. Save as tag, tukar kepada C. Okay, sebab kita C, kita bukan C++, kita bukan yang lain-lain tu. Kita bukan header file, kita bukan resource. Kita adalah C program. Okay, so first program, source file dia adalah C, and then click on save. So automatic dekat sini nama ni pun akan tukar. The name will change to firstprogram.c as well. Okay, so now what we have to do is, you have to write down the programs here. Okay, so kita letak dulu kita punya first C program ni. So saya letak / my first C program. So it will be in blue writings, means that it will be ignored by the compiler sebab ini adalah comment. And then what I have to do, I have to include my preprocessor directives, iaitu header file, include stdio.h. So hashtag include stdio standard input output.h. Make sure jangan silap letak studio. Okay, kalau you letak studio.header file, dia akan jadi error. Tak ada header file dekat dalam programming C, nama dia studio. Okay. Okay, so you are done with the preprocessor directives. Now the main program. So main program, saya namakan dia sebagai integer main. Make sure ada open close bracket, bukan curly bracket. Lepas tu baru saya buka dengan curly bracket. Okay, printkan welcome to C, printkan thank you for using me. Okay, so printf open bracket pembuka 2 ni, okay. Ayat saya pun lupa. Welcome to C. Saya letak \n untuk new line, WEL. Okay, so yang ini dalam main ni dia adalah, it is statement. So bila ada statement mesti ada semicolon. Never forget about that. You tak ada semicolon ni, akan jadi error. Okay, so saya lupa dekat sini saya letaklah, this is my header file.
is my main. Okay, ini program start. This is my print. Okay, lepas tu saya buat print yang kedua. Print F. Thank you for using me. \n lagi. Okay, dan then jangan lupa semicolon. Ini pun untuk print. And then return 0. Sistem POS dah tak payah. Lepas tu letak return 0. Ni kita untuk jauh dah pula. Terminate. Terminate function. Main lah, terminate main. Ini untuk n. Okay. So you tengok inside main, any statement yang ada dekat dalam ni, all of the statements which are available in main should be completed ended by semicolon. Okay, ni kena ada. Tak ada semicolon, error. Okay, tak apalah. Let's say saya nak try sekarang. Okay, saya compile. Okay, 0 error, 0 warning. Okay, so welcome to C, thank you for using me. Okay, so that is good. Let's say saya terlupa letak satu. Okay, ni saya terlupa letak saya punya semicolon. Okay, so bila saya compile, dia akan cakap sini ada error. In function main, error expected before printf. So sebelum printf ni ada error. So sebelum dia yang atas ni lah maksud dia. So kita boleh check apa error dia. Okay, error dia sebenarnya saya termiss semicolon. Okay, or example dekat sini saya letak studio. So dia akan jadi error. Okay. Error studio.h. No such file or directory compilation terminated. So tak ada header file nama dia studio. So jangan letak studio. Integer main saya letak semicolon. Kita tengok dia jadi error tak? Dia jadi error. Expected identifier or buka tutup ni before ini, before yang ini. So maksudnya sebelum open curly bracket ada error. Error dia adalah ini. So delete saja. Okay, and then compile, it should be okay lah. Okay, so contoh saya nak tukar lah. Okay, my name is Messi. Okay, I'm not playing for Barca anymore. Okay, contoh. So bila saya compile, dia akan keluar lah. My name is Messi. I am not playing for, playing salah je, to Barca anymore. So whatever you write between the, okay, yang apa nama ni saya lupa. Quotation, okay, the double quotation mark ni, whatever you write between the double quotation mark ni dia akan print. Okay, so I want you to try this one, but let's try directly to exercise 2 by adding comments of your name, date and the purpose of the program. Saya nak you buat tu lah. Okay, so make sure masukkan sekali ini. Okay, so saya letak dekat sini. Okay, so this is my name. Date today is 12th of August 2021 to print hello. Alamak, saya terlupa dah ni. Sekejap tukar balik. Okay. Alright. So this is command, this is also command, and then this is my program. Okay, so I want you to try to execute this in your laptops. Boleh tak? Boleh ke guys? Boleh saya, boleh. Boleh. Okay, cuba buat dulu. Saya bagi masa sekarang 1.17 sampai 1.30 dalam 13 minit.
Sekejap je tu. Buat ni bukan lama pun. Alright. Saya jam masa. Jam kenapa? Saya tak berapa nak pick up sangat tadi. Tak apa. Nanti video ni akan ada. Nanti you try buat. Sekarang ni try dulu buat apa yang saya kejap saya tak share je. Apa MU rasa. Apa dia? Saya tak apa. Okey, saya share Tengok balik. yang studio punya kod ke? Apa dia? Yang STDHIO. Yang ni. Kenapa? Tengok spelling dia sekejap. Ni. Tak, saya lupa nak share screen tadi. Sorry, ni ikut apa yang saya tulis ni. Sir. Ya. Macam header file apa semua tu kena tulis tak Tulis. Komen-komen ni very important supaya you tahu dekat ni sebenarnya apa. Line 8 ni untuk masukkan header file. Line 15 ni untuk apa? Untuk terminate main program supaya you tahu. Kalau you tak letak nanti you tak tahu. Okay? Alright sir, baik sir. Okay, cuba buat sampai satu. Siap sir. Sir.
Ya, ya. Sir, kalau dah siap, Execute lah. Ni. Tekan yang atas ni. dah compile semua, sir. Dah compile and run. Dah dapat upload? Dapat? Yes, sir. Dah dapat. Okey. Dah dapat, Cun. Kalau dah dapat, ni ada tutorial lepas tu. Baik. Okey. Write a C program. Ni Write a C program to print your name, address and telephone number in the following format. Macam ni Name, hometown, telephone. Baik, sir. Alright. Okey. Baik, sir. Sekejap sir, saya tak habis lagi sir. Tak. Saya tak tutup lagi. Jangan risau. Nak kena buat yang baru sir? Untuk yang Tak, buat yang ni dulu. Make sure yang ini dapat. Make sure yang welcome to C ni dapat. Yang ni saya dah siap. Yang tadi, yang tutorial tadi, nama, hometown dengan nombor tu. Tu yang buat yang baru Buat yang baru. Sekejap saya tunjuk contoh Nak save ni tu. Close je yang lama. Make sure save dulu, lepas tu close. Okey, macam ni Saya dapat Izzuan Arif, Gombak, nombor telefon saya. So cuba buat. Guna forward, guna T lah. /T dengan /N. Sir. Saya nak dapat include studio H1 sebelah tu ada. Bukan studio. STDIO tu. Kan Kenapa? ada / print tu kan. Macam nak dapat tu. Tulis sendiri Berapa selang? Ikut you je. As long you boleh nampak. Macam ni kan. Saya letak berapa-berapa pun boleh. Macam tu. Nak kena save dulu sir yang tadi sir. Save lah yang tadi. Itu nanti you nak refer balik senang. Save, lepas tu close all, buka baru. Hubung nama baru. Make sure .c masa save tu ni. Masa save as, bagi nama dekat bawah ni tukar kepada C Jangan letak C++, C. Kita pakai C. Okey, cuba buat yang ni. Yang tadi tu saya tak dapat lagi. Oh, yang sebelum tadi? Okey, kejap. Okey, ya.
Ini bukan colon. Baiklah. Okay guys, dah ke? Sir, saya nak tengok yang Sekejap, my sir. first program tu boleh balik sir. My Yang first- program. Apa dia? Yang my first C program. Yang first program awal boleh dulu. Sama lah ni, sama. Ini sama je, saya tambah yang ni je, yang atas ni. Okey, baik. Ikut je yang ni. Ha. Lepas tu sir, lepas dah siap semua, kena buat apa sir? Compile. Yang ni dah siap lah ni? Dah? Dah siap dah. Ha, siap lah ni Ya, ya. Dah Tekan rasa. compile. Dia banyak error. Lepas compile, run. Dia akan dapat output sini. Kalau tak dapat, dia tengok dia akan ada error dekat sini. So, bila ada error ni, kena check lah error dia apa. Tertinggal semicolon ke... Selalunya semicolon tu memang biasa tertinggalnya. Terlupa T je ni. In main. Apa dia bisa? Dah. Dia tekan apa dia sir? Ni. Dia lepas habis siap. Compile, lepas tu run lah. Okey. Mana tu? Atas ni lah. Ni apa dia tulis je? Error je. Apa error dia? Dekat return kosong, dia tulis merah tu. Return kosong. Oh, saya punya ni titik-titik, bukan titik koma. Semicolon. Ha, yes. Jangan letak. Ni titik bertindih. Sir. Ya. Yang macam programmer name tu memang tak naik ah. Tak. Ini komen dalam program, dalam komen dalam coding sahaja. Dia sama yang macam belakang ni ha, dia sama yang ni semua. Sir, kenapa still dia ni sir? Saya dah tukar pun dia still ni sir. Dia apa? Tak tahu dia. Tekan compile. Tak tahu dia. Dah Tekan tekan tu dia error dekat return tu juga. Saya tak tahu kenapa. Return 0. Belakang dia ada semicolon tak? Belakang Apa dia? 0. Belakang 0 ada tak ni? Belakang Yang saya highlight, Ada. saya highlight ni. Dekat sini ada. Ni. Yang ni. Mana tu? Oh Itu ya, ada. tak ada sir. Ha. Sir. Ya. Dia akan keluar welcome to C dengan thank you for using me saja. Ha, itu saja macam ni ha. Ni saya tunjuk. Ni je dia keluar sebenarnya. Lepas tu dia nak tengok hitam tu kat mana sir? Alright. Tekan sir. ni. Thank you, sir. Lepas okey. Lepas compile tekan run ataupun tekan ni terus. Compile and run. Okay, dah sir. Boleh Dah sir. Boleh. Okey. Sekarang proceed dengan yang itu saya nak you try buat sendiri. Open. Okey, yang this one. Cubalah, right?
be kreatif sikit. Macam mana saya nak bagi dia jadi macam ni. Macam ada ni ke depan, turun bawah, dia ke depan, turun ke bawah. Okey, ada dalam note saya cara-cara dia. Dalam note saya, ni dia berkenaan dengan ni. N dengan T ni. Cuba pakai, printkan 3 kali macam ni lah. Saya print F nama, print F gombak, print F nombor telefon. Nak letak yang T dengan N tu supaya dia jadi macam ni. Cuba try buat. Yang ni ada yang dah siap ke? Yang ni? Tutorial satu-satu ni? Tu nak save dia macam ni ke? Nak save dia. Save macam yang saya ajar tadi. Mula-mula buka file, new source file, lepas tu pergi file, save as. Cari folder apa, nama, dan yang ni tukar kepada C. Lepas tu bagi nama, and then tekanlah save. Dah siap. Yang ini pun ada dah siap dah? Siap dah. Yes, sir. Okay. Dua-dua dah siap. Yang dah siap, lepas tu dia ada tapi dia sebelah-sebelah macam ni je. Yang ni senang kan? Okay. Yang ni senang, tak payah pakai N, pakai T je. Name T, hometown T, T. Alright, sir. Cuba buat yang tu. Rap memang busuk. Macam mana ni? Boleh ke guys? Senang je ni. Inilah saya pergi soalan. Ni skema jawapan. Skema jawapan. Tambah je bubuh // T. Itu je nak bagi dia ke depan. Pada siap ni nak buat apa Sir? Ada yang lain tak? Apa dia? Pasal dah siap yang nama tempat dengan nombor ni, ada yang lain nak kena buat? Ada. Yang tu sekejap lagi. Kita ni. Boleh. Apalah, ini simple je kan. You all try lah nanti. Okay. Ni lah last one. Saya nak you all try keluarkan huruf A, D, L ni macam ni. Okay, saya punya dah ada. Close all. Saya open balik. Okay. Dia keluar macam tu. A, D, L. Yang ni you kena pandai main tab dengan tab new line tu lah. Space bar sikit.
Okey, dia punya ni sama je, print je, print F, semua print F je. Yang penting dia keluar huruf A, D, L ni. Kena buat pattern Buat bentuk macam ni. Ni nampak kan saya punya screen ni? Nampak ADL. Buat Nampak? bentuk lain boleh je. Tak nak ADL. Boleh Huruf je. lain. Boleh je, tapi make sure nampaklah huruf tu betul. Kalau macam you nak buat huruf Z ke, huruf W ke. It is up to you. As long boleh nampak huruf tu. Tapi menggunakan huruf yang sama. Macam A, saya pakai huruf A. D, saya pakai D. L, saya pakai L. Kalau you nak pakai Z, so pakailah huruf Z. Tak kisah huruf apa. Yang penting you boleh display huruf tu besar macam ni. At least berapa line ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 line. Untuk display satu huruf. Okay? Cuba buat. Dah saya buka ID saya balik saya. Yang mana? Yang nama saya ni. Nama, okey. Ni Ni saya tunjuk output yang output yang baru Ni yang nama. Okay guys, yang ni okey tak? Yang ni boleh tak? Yang ni. Yang nama, hometown dengan nombor telefon. Ada siapa-siapa lagi yang tak boleh? Boleh. Okey. Kalau boleh, proceed dengan yang huruf ni. Tapi yang itu saya nak you try buat sendiri boleh? Kiranya kerja rumah lah. Kerja rumah you untuk keluarkan huruf. You nak keluar nama you pun boleh. Macam saya kan, Wan, W-A-N. Tak ada masalah. As long you tahu cara nak buat. Okay, macam mana nak pakai backslash T, dekat mana nak berapa banyak nak bubuh backslash T. You kena try lah sebenarnya. Benda ni dia kena try and error. Try dulu buat. Lepas tu compile. Dapat tak output dia macam mana? Okay. Dia sama macam saya buat ni pun. Mula-mula saya tak cukup. Katakan dekat sini kan. Kata saya tak cukup satu T. So dia tak jadi cantik lah. A, D ni dia lari sini ke sini sikit. Okay, D yang atas ni dia lari ke depan. So tak cukup. So saya tambahlah lagi satu T. Tengok macam mana. Dapat tak? Okay, dapat. So dia kena buat line by line. Buat dulu line atas. Lepas tu line kedua. Lepas tu line ketiga. Baru you nampak dia punya bentuk. Boleh tak guys? You buat ni sendiri. Homework you lah. Boleh Boleh. Boleh sir. Yang kerja ni semua hantar macam mana sir? Tak. Ini you simpan. Ini yang senang ni. Ini you punya first program. Nanti baru ada tutorial yang you kena hantar kat saya. Itu nantilah dah kena pakai scan F, dah kena masuk nilai and everything. Yang ini hanya pengenalan sahaja. So don't worry about them lah. Okay sir, terima kasih. Okay, saya buka attendance untuk you scan.
Ini programming for engineers lah. Fundamental programming. Wish. Okay, tolong scan ni. Attendance you all. Dan sir dan. Okay, for those yang dah scan, mana dah scan, dah apa, so cuba continue nanti time you free hari ni petang buat yang huruf tadi, ADL ataupun apa-apa huruf yang nak buat lah. At least ada 3 huruf, try buat susun dia supaya dia nampak kemas lah. Okay, so for those, sorry saya nak tanya. Attendance yang Isnin itu saya tak ada collect lah? Ke saya ada collect itu? Saya, yang first saya bagi semua datang je, don't worry. Ya. Yeah. Sebab saya tengok di KL-Link tak ada keluar. Tak ada. Saya belum generate pun lagi. Okay, terima kasih sir. Okay, for those yang dah scan, you may leave the class lah, okay? So insyaAllah I'll see you next Monday for our ni lah kita proceed lagi lah dengan program seterusnya. Okay guys, Assalamualaikum and good afternoon. Thank you sir. Thank you sir. Thank you so much sir. Thank you sir. Thank you sir. Recording. Apa? Nombor telefon? Mantap sir. On dari telefon sir macam mana ya? Kalau yang dari telefon. Sir dalam group dalam group ada dah. Oh, nak scan. Nak scan. Oh tak apa, you bagi je nama dekat dalam group, nanti saya masukkan manual. Okay sir, thank you. Okay. Jul. Ya. Okay Jul. Apa game? Jul. Sekarang. Sekarang Jul. Thank you sir. Thank you sir. Alright. Okay. Saya kejap sir. Mau scan dulu. Oh, okay. Kejap. Okay sir, thank you sir. Sir, thank you. Thank you sir.